تحية الإسلام تحية سلامة ومباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam Syekh Hamzah AJK Surau Nurus Salam, ayahanda, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat kita bersama lagi. Yang dijadualkan pada malam ini adalah Al-Fadhil Al-Ustaz Rifqi Maidin, tetapi atas penjadualan yang macam mana kita hari ini diganti. Kita tengok kepada kitab Muniyatul Musalli insya-Allah pada hari ini dalam muka surat yang ke-30. Muka surat yang ke-30 sudah hampir kita kepada tamatnya kitab Muniyatul Musalli. Tak lama lagi khatam, boleh makan pulut kuning kalau kat kampung tu kan. Siapa nak derma pulut kuning tak tahu. Nasi pulut kuning si Arab pula kot. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, kita hari ini akan masuk sedikit dalam bab solat istisqa, iaitu solat minta hujan. Tengok muka surat 30, baris daripada 6, daripada atas 1 2 3 4 5 6, baris yang ke-6. Okey, sebenarnya kita dah sebahagian sikit daripada mukaddimah kitab tentang mengenai solat istisqa ini telah kita terangkan dalam kuliah ataupun tazkirah subuh pada baru-baru ini. Jadi saya akan sentuh sedikit sajalah tentang mukaddimah pada hari ini. Kita memberi perhatian kepada matan yang ada di hadapan kita. Qala musannifu rahimahullahu taala Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani sufiyallahu taala tarahuma ghaisu an'amihir rahmani amin. Dan setengah daripadanya sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepadanya dan diulangi-ulangi hingga turun hujan, iaitu 2 rakaat seperti sembahyang hari raya dan waktunya seperti waktu sembahyang hari raya pada afdalnya, maka harus ia sembahyang barang waktu malam dan siang. Dan lafaz niatnya usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya terangkan dalam tazkirah subuh yang lalu mengenai bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat istisqa secara ringkas. Hari ini kita akan tengok nas-nas dia. Baik. Jadi kita juga telah melalui ada 6 kaedah yang Rasulullah lakukan. Ada yang masa Rasulullah tengah khutbah, lalu diadu oleh seorang Arab Badui minta supaya minta diturunkan hujan, lalu Rasulullah terus berdoa. Ada yang Rasulullah tengah yang sedang biasa duduk biasa sama-sama dengan sahabat minta hujan, Rasulullah datang mimbar doa. Ada yang Rasulullah keluar Masjid Nabawi, Rasulullah doa tanpa didahului dengan solat. Tapi yang kita nak belajar hari ini adalah kaedah solat sunat untuk minta hujan. Ya. Dia adalah hadis daripada Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi yastasqi fa shalla bihim rak'ataini
jahran bil qiraati fihima wa hawwala ridaahu wa rafa'a yadayhi wastasqa wastaqbala al-qiblata. Bahawa daripada Abdullah bin Zaid al-Mazini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi yastasqa. Rasulullah keluar bersama-sama sahabatnya menunaikan solat istisqa. Maka bersolat dengan mereka 2 rakaat. Jahra bil qiraati, dengan bacaan solat yang jahar ataupun dengan terang ataupun jelas, seumpama kita sembahyang hari raya dan sembahyang Jumaat, bacaan dalam solat dia. Wa hawwala ridaahu, dan ia membaling kain selendangnya, memalingkan kain selendang. Hawalanya hawil ni dia menterbalikkan. Macam inilah kiranya, macam ini ke kanan, yang ni kanan, yang ni kiri. Rasulullah kalihkan dia, dikalihkan, dia terbalikkan begitu. Dalam kitab ada ulama menyatakan bahawa dengan pakaiannya sekali, dengan pakaiannya Rasulullah terbalikkan pakaian luarnya. Tak ada buka baju, buka kalih gitu, tak. Pakaian yang bahagian luar, yang luarnya ada baju dalam, ada yang luarnya Rasulullah terbalikkan. Diikuti oleh jemaah, sebab semayang ni dibuat secara berjemaah. Yastasqa fa shalla bihim, tu dengan sahabat-sahabat, maka sahabat pun berbuat demikian. Hak lakilah, ya. Maka dihawwala ridaahu, Rasulullah dia terbalikkan ridanya daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Wa rafa'a yadayhi, dan angkat tangannya. Wastasqa, dan berdoa minta hujan. Dan pada masa Rasulullah minta hujan itu, Rasulullah menghadap kiblat. Dia sebab apa isu menghadap kiblat ni? Sebab apa? Lepas habis daripada sembahyang, lepas habis daripada sembahyang istisqa ini, dia ada khutbah. Dia ada khutbah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila khutbah Rasulullah menghadap sahabat. Bila menghadap sahabat, Rasulullah berkhutbah, kemudian Rasulullah menghadap balik kiblat dan Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi kaifiat mengangkat tangan itu dinyatakan oleh ulama dalam kitab, dia angkat tinggi. Rasulullah angkat tinggi. Sewaktu dalam perang pun Rasulullah angkat doa dekat tangan tinggi. Ya Allah, nak menunjukkan kesungguhan dia berdoa. Selalu kita nampak Pak Arab je kan, dekat sembahyang kat Masjidil Haram macam ni tangan dia, ya Allah nashhad. Ya. Kita orang Melayu kepui sikit ya. Ya, boleh, tak ada masalah, sebab Rasulullah pun, dan kalau kaedah berdoa dia, kalau dalam bab darurat, dalam keperluan yang amat sangat, dalam peperangan, dalam kes nak minta hujan ni, Rasulullah pernah angkat tangan tinggi. Ya, tinggi, minta doa pada Allah Ta'ala. Bahkan dalam peperangan, saya tak ingat perang apa, yang Rasulullah pernah disifatkan angkat tangan sampai jubah Rasulullah tu jatuh, nampak ketiak Rasulullah yang putih itu. Ada riwayat menyatakan begitu. Jadi siapa jadi imam, Hamzah ke jadi imam, kalau ditakdirkan sembahyang minta hujan, jadi begitu kaedah dia. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bahkan kalau dalam kunut kita pun, ya, kalau dekat Arab sana, tangan diangkat tinggi-tinggi gitu. Jadi itu hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid al-Mazini. Ini kemudian hadis riwayat daripada Abu Hurairah pula. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqiya fa shalla bina rak'ataini bila azalin wala iqamatin. Rasulullah dia keluar sembahyang bersama-sama dengan sahabat tanpa azan dan tanpa iqamat. Ya, bila saya ajak tanpa azan dan iqamat, imam ataupun Bilal dia gantikan dengan as-salatu raka'atain istisqa rahimakumullah. Dia boleh cakap macam tu. Ya, maka bangun pun orang, sebab dia tak ada azan dan tak ada iqamat, dia isyaratkan dengan laungan seperti itu. Summa khatabna,
Lepas daripada sembahyang 2 rakaat, kemudian Rasulullah berkhutbah. Ya. Ada banyak riwayat, ada yang lain menyatakan khutbah dulu baru sembahyang. Yang ni ini dia sembahyang dulu. Hadis Abu Hurairah, sembahyang dulu baru khutbah. Summa khatabna wa da'a Allah azza wa jalla. Kemudian Rasulullah berkhutbah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wa hawwala wajhahu nahwal qiblat rafi'an yadahu. Dan kemudian Rasulullah membalingkan wajahnya daripada menghadap jemaah kepada menghadap kiblat, rafi'an yadahu, angkat tangannya, summa qala baridaahu. Bila habis sahaja daripada doa, maka Rasulullah pun mengalihkan dia punya rida dia. Jadi hadis daripada Abdullah bin Zaid al-Mazini dan juga hadis Abu Hurairah, dia Rasulullah mengalihkan ridanya saja. Faja'al al-aymana 'alal aysar. Yang Rasulullah jadikan hak mana kanan pergi ke arah kiri, wal aysara 'alal aymani, manakala yang ke kiri dipergi ke arah kanan. Itu kaedah dia. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis dalil tentang bagaimana Rasulullah sembahyang minta hujan. Jadi balik kepada kitab kita, bila kita berhajat, jadi sampai kita selagi mana hujannya tak turun, dalam keadaan kering kontang, maka boleh kita ulangi. Tunggulah bang sehari dua, dah sehari ketiga hari tak hujan juga, okey, ulang balik. Ada juga disebutkan dalam nas bahawa imam dia sebelum nak sembahyang istisqa ini, dia berpesan, ataupun pemimpin yang memimpin sembahyang istisqa itu 3 hari sebelum, dia kena bagi tahu dekat orang, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Sebab apa? Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia kepada kita. Akibat kita ini mungkin banyak melakukan maksiat. Mungkin dalam kalangan kita ada yang melakukan kemungkaran tanpa dicegah. Jadi Allah Ta'ala bagikan satu bentuk ujian terhadap semua orang. Tapi tak semestinya. Sebab tu saya cakap, kadang-kadang Allah Ta'ala ni bertindak untuk nak bagi hikmah kepada kita dengan macam-macam cara. Ya? Jadi antaranya, tapi kita tak boleh lah nak kata setiap kali tak turun hujan habis kita semua berdosa apa semua, tak. Tapi apa yang dianjurkan adalah istighfar. Semua pakai istighfar ramai-ramai lepas daripada solat fardu. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya, banyakkan istighfar. Kemudian dalam 3 hari baru dah sedekah banyak. Ya, kemudian 3 hari baru kita semayang. Maknanya kita dah banyak istighfar. Kemudian ada disebut oleh ulama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan rida itu, nak menunjukkan ataupun nak memberi bayangan bahawa kita ni dalam keadaan rendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian yang terbalik, ditukar bajunya, dikalihkan kanan ke kiri. Dan rida ini dikalihkan kanan ke kiri adalah nak menunjukkan kepada takhasyu'an, tadarru'an, rendahnya diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hak solat ni saja. Tuan-tuan jangan duk buat time-time lain, tak kena. Hak ni saja, ya. Dalam solat istisqa saja. Sebab apa? Nak nyatakan bahawa ini adalah merupakan lambang kepada kekhusyukan ataupun kerendahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas kata, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersifat dengan tawadhu'. Disebut Ibnu Abbas kata mutawadhi'an, tawadhu', menunduk diri, rendah diri, mutabazzilan, dan berpakaian biasa, mutakhasyian, dan menzahirkan khusyuk.
dan merendah diri, mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'aid, maka kami selepas tawaddu', tabazzul, mutakhasyian, mutadarrian, rendah diri, maka sembahyang. Macam itulah juga maksud setengah yang nak menyambung bagaimana perlakuan Rasulullah itu dengan menterbalikkan redaknya adalah nak menunjukkan merendah diri. Jadi itu yang penting dalam perkara ni. Jangan, dia tak ada apa-apa maksud melainkan nak menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala kita ni sama-sama minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi isu dia kita sekarang ni di Malaysia, kita asyik selalu hujan-hujan. Selalu saja hujan. Sampai bukan kita semayang minta hujan, minta hujan tak turun pun ada. Tambah orang buat kenduri. Tapi itu tak apalah, tak kisahlah kan. Kalau kita minta doa supaya Allah Ta'ala kalihkan hujan, boleh, memang betul ada nas dia. Sebab yang dalam kes yang saya sebut Arab Badui tu, dia pada seminggu selepas dia minta Rasulullah doa minta hujan, seminggu lepas tu dia datang pula, ya Rasulullah, habis rosak tanaman, habis rosak rumah kan. Rumah Arab dia tak ada piling, dia tak ada macam kita ni kan zaman dulu. Ya rosak segala. Agaknya dia pun tak buat proofing, waterproofing ke apa. Jadi hujan terlalu lebat sampai rosak, dia minta, ya Rasulullah, berhentikan hujan dekat tempat aku. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ada dalam ni tuan-tuan, baca kitab ni sampai habis, ada doa nak minta kalih hujan. Ni ada Tuan Syekh bagi kat kita. Jadi tak payahlah kita cari baju ke kain warna darah lepak atas bung. Tuan Syekh bagi, dia sayang kat kita, dia letak doa kat dalam ni. Tak gaduh nak cari kitab Arab tebal-tebal. Ni ke jenuh, habis-habis kenduri, hujan tak turun, baju siapa hantar kat atas? Ada lah, dia kata. Ya. Jadi itu bukan cara dia. Dan kemudian kadang-kadang betul-betul menjadi dengan izin Allah Ta'ala. Itu doa, dia minta kat ustaz doa ke, itu baguslah. Ataupun tengok kaji cuaca ke. Ya. Tapi yang tak mau, kadang-kadang ada orang yang pergi jumpa dengan bomoh, jumpa dengan dukun, minta kalih hujan, minta halau hujan. Dulu orang panggil halau hujan, tak baik kita halau hujan tuan-tuan. Hujan turun bawa rezeki. Ada juga tempat yang kita kata tadi, ada tempat yang Allah Ta'ala uji dengan tidak diturunkan hujan, dibaginya kemarau, dibaginya kekeringan orang, sampai haiwan mati, tanaman tak menjadi. Ada juga, habis tu kita kata tempat itu mungkin sebab banyaknya kemungkaran. Tapi tempat kita ni banyak juga mungkarnya. Kalau tengok malam-malam kat TV, macam-macam pertandingan, program hiburan semata-mata, tapi hujan selalu juga. Macam mana ni? Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, meskipun hujan turun pada tempat yang banyak maksiat, tapi hujan itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Kita tengok macam mana hujan turun, tapi airnya tidak boleh digunakan, pokoknya masih berpenyakit. Kita tengok tuan-tuan, hujan turun tapi airnya tercemar, tak boleh buat minum, tak boleh buat apa. Ada air tapi macam kemarau, tak ada, tak boleh masuk kat rumah. Tengok macam air sungai Kim-Kim tu kan. Sekali dia Allah Ta'ala nak bagi ujian pada kita, sampai habis semua air, kena catu apa semua. Tak semestinya ujian Allah ataupun bala Allah Ta'ala itu dengan kekeringan, bahkan mungkin juga dengan air hujan pun boleh datang juga ujian kepada kita. Baik. Jadi boleh diulang banyak kali. Dibuat macam mana 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya tu macam itulah, macam kita dah belajar sebelum ni, dengan ada takbirnya. Waktunya seperti waktu sembahyang hari raya, iaitu selepas daripada waktu tahrim, selepas habis daripada waktu lepas masuk waktu syuruk, bagi dalam tempoh 20 minit boleh dah sembahyang. Seawal-awal waktu itulah dia. Dan seakhir-akhir waktu sebelum gelincir matahari ataupun waktu tahrim yang keduanya. Jadi tak kena sembahyang di antara 2 masa tersebut. Namun
Itu satu pendapat yang afdalnya pada waktu itu. Tapi yang pendapat lain menyatakan harus sembahyang tak kira pada waktu siang ataupun malam, boleh juga bila-bila masa. Ya, siang ataupun malam, mana tahulah tuan-tuan, kalau siang itu panas sangat. Kan disunatkan dalam dua hadis yang saya sebut tadi, Rasulullah sembahyang ini di luar, di musalla, di tempat yang padang. Seperti mana di Indonesia banyak sembahyang hari raya, sembahyang minta hujan dibuat di luar. Mungkin sebab masjidnya tak cukup besar. Ya, tapi kita tuan-tuan, masjid kita besar. Boleh juga sekali-sekala kalau nak buat dekat padang, tapi pastikan mampulah untuk menampung jemaah, nak ambil sembahyang, nak apakan segala. Tapi kita jarang-jarang berlakulah, kita ambil dalam masjid pun boleh, tak ada masalah. Baik. Kemudian lafaz niat dia macam saya sebut tadi, usolli sunnatal istisqa, sahaja aku sembahyang sunat minta hujan, rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, kerana Allah Ta'ala, itu takbiratul ihram. Dan sunat takbir pada sembahyangnya pada rakaat yang pertama 7 kali. Macam kita sembahyang hari raya lah tuan-tuan ya. Sebiji sama. Dan pada lepas kita angkat takbiratul ihram Allahu akbar, nak baca doa iftitah dulu ke sunat, kita terus dah habis doa iftitah, maknanya pada masa yang sama sempatlah jemaah lain-lain nak takbir, nak sama-sama takbir 7 kali macam kita buat ni. Maka betul Allahu akbar, dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diselanginya dengan bacaan yang kita baca sewaktu kita sembahyang hari raya. Lepas dah habis takbir 7 kali pada rakaat yang pertama, barulah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca surah. Okey, teruskan dengan rukuk, i'tidal, sujud macam biasa. Kemudian bila bangkit kepada rakaat kedua, maka kita buat berapa kali pula takbir dia? 5 kali. 5 kali bacaan 2 takbirnya seperti yang dibaca pada takbir antara hari raya. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah. Okey, dah habis sembahyang, maka disunatkan buat apa? Disunatkan untuk berkhutbah. Khutbah. Yang pertamanya dia ada 2 khutbah tuan-tuan. Sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertama 9 kali istighfar. Bukan takbir. Kalau sembahyang sunat hari raya kita bertakbir, tapi kalau nak bezakan dengan sembahyang minta hujan ini, dia diulangi istighfar. Ya. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Khutbah yang pertama 9, khutbah yang kedua 7 kali diulang. Permulaan nak khutbah tu. Ya. Dalam isi khutbah itu nanti dibagi tahu kat dalam ni ya. 7 kali berturut-turut pada khutbah yang kedua. Dan lafaznya yang afdal, lafaz istighfar yang afdal itu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syekh Hamzah dalam kitab tu dia tulis huwal hayyul qayyum ke hayyal qayyuma, baris rapat. Okey, saya cakap macam tu sebab ada setengah kitab selain daripada kitab ini, ada dia bacaan dia illa wal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Dia baca dia macam ni, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Dibaca dengan nasab. Ya. Ada perbezaan kedua-duanya, mana satu betul, mana satu salah. Hayyul qayyum baris dia, kita senang matikan terus, tak ada isu.
Nak tak reti baca, tak reti matikan terus ya. Betul dah. Okey, dalam dari segi nahwu kedua-duanya betul. Ya. Sebab apa? Kalau dibaca Hayyul Qayyum di dalam kitab ini, ia memberi erti bahawa rafa' itu adalah merupakan badal. Badal ataupun bayan kepada lafaz huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu adalah Allah Ta'ala. Jadi dia menggantikan Allah Ta'ala itu, bukan ganti Allah Ta'ala dari segi nahwu tu, dia jadikan Hayyul Qayyum. Jadi alamat badal itu dengan rafa' dibaca baris di hadapan, seperti mana yang ada kat sini. Dalam kitab ini. Tapi kalau di setengah kitab kita akan jumpa Hayyul Qayyum, itu pun betul sebab ia membawa erti sifat. Sifat seperti mana sifat yang kepada siapa dalam perkataan istighfar ini? Sifat kepada lafzul jalalah, hak mula-mula tadi, astaghfirullah. Lafzul jalalah tu Allah. Kan selepas astaghfirullahal azim, azim tu adalah merupakan sifat pada Allah Ta'ala. Al-azim, yang perkasa, yang besar. Kemudian al-hayya, kalau kita katakan Hayyul Qayyum ini adalah merupakan sifat, maka al-hayya ini yang hidup, wal qayyum dan yang berdiri, yang perkasa juga. Ya. Jadi itu dia jadi sifat sifat wa mausuf, dia jadi hukumnya situ dinasabkan. Ya. Jadi tak usah gaduh, kalau jumpa dua-dua betul. Kemudian, dan sunat dibaca tak kala guruh dan kilat. Maknanya lepas kita dah sembahyang istisqa, tak lama lepas tu ada guruh dan kilat, sunat kita baca doa. Subhana man yusabbihul ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Maha suci Allah yang maisabbihu, yang menyucikan, ar-ra'du guruh dengan pujiannya. Makna guruh itu memuji Allah. Wal malaikatu min khifati, dan malaikat. Dan malaikat yang daripada yang malaikat ini yang sifatnya khifati, yang takut pada Allah Ta'ala. Ya. Dan jangan mengikut matanya akan kilat. Ini larangan daripada tuan guru, kata jangan mata kita duk tengok kilat. Orang sekarang dia cari kilat, ambil gambar. Macam mana tu? Dan sunat dibacanya tak kala hujan, Allahumma Sayyiban Nafi'a. Kitab saya yang cetakan daripada Maktabah Halabi ni, dia tulis Sobiyan Nafi'a. Kitab Darul Ma'arif Cik Hamzah, dia tulis apa? Sayyiban. Kitab saya ni dia jatuh huruf dia, jadi Sobiyan Nafi'a. Sobi ni budak. Ya. Ingat lepas ni ngaji kitab lain, hak mana tengok dalam video ni, kalau jumpa kitab yang cetakan hak biru lagu ni, dia Sobiyan Nafi'a. Allah berikan pada kami seorang anak Sobiyan, seorang anak yang bermanfaat. Tak kenalah kita tengok event kita hujan, kena sebut Sayyiban lah kan. Allahumma Sayyiban Nafi'a. Baik. Kemudian, dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudarat dengan dia, dibacanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dharabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya, dia tak tulis makna dalam ni. Ni maksud dia ya. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hawalaina, kelilingkanlah hujan ini turun di keliling kami, wala alaina, dan jangan
jangan atas kami. Kalau ada pen boleh buah makna lah, hawalaina wala alaina, keliling, turunkan hujan di keliling kami dan jangan atas kami. Allahumma alal akam, turunkanlah hujan di atas langit, daripada langit ini kepada tempat-tempat, kepada gunung ganang, dan wa butunil audiyati, dan di tempat-tempat wadi, wa madabitasy syajari, dan tempat tumbuhnya pokok-pokok. Ya, kita minta, ya Allah, tempat ni dah banyak dah air hujan, kelilinglah, pergi tepi keliling-keliling tempat mana yang memerlukan, di tempat yang tinggi, di tempat di sungai, di tempat yang ada pokok-pokok. Kita minta begitu. Bukan kita halau hujan, minta Allah Ta'ala turunkan di tempat lain gitu. Korang ajar benar minta hujan ni, halau hujan. Dan adalah setengah dari sembahyang sunat yang tersebut itu. Okey, dah habis dah cerita pasal sembahyang minta hujan. Okey, di sini masuk pasal solat sunat mana yang berjemaah dan solat sunat mana yang tanpa perlu berjemaah. Tengok ni. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut, yang dulu-dulu yang kita dah mengaji selama ni, itu tuntut berjemaah, iaitu yang pertama sembahyang tarawih, yang kedua dan witir pada bulan Ramadan. Maknanya di luar bulan Ramadan, witir ini kalau nak buat seorang-seorang. Bulan yang solat tarawih ni confirm buat dalam bulan Ramadan saja, tuan-tuan. Dan sembahyang 2 hari raya, buat secara berjamaah. Dan sembahyang gerhana, ini yang 4, keduanya, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan sembahyang minta hujan. Ini 5 jenis sembahyang ini, maka dibolehkan untuk kita sembahyang secara berjamaah dan dituntut, sebab sunnahnya begitu. Walaupun begitu, dituntutlah, digalakkan, ataupun memang cara Rasulullah buat secara berjamaah. Namun begitu, tak kala kita jauh daripada jemaah, nak buat seorang-seorang pun buat, ya Allah buat. Tak ada masalah. Itu tanpa khilaf. Yang solat yang ni tadi semua buat tanpa khilaf. Dan yang lain daripada tersebut itu tiada. Kata Syekh, kata selain daripada tu tak ada yang boleh, yang sembahyang sunat ini yang diperlukan untuk berjamaah. Ulang balik. Dan yang lain daripada tersebut itu tiada dituntut berjamaah. Dan demikian lagi. Okey, maknanya selain daripada yang disebut ini, sama ada sembahyang apa kita sebut, sembahyang sembahyang hajat. Jadi macam mana kita duk buat selama ni sembahyang hajat? Adakah ia menyalahi pendapat yang dimasukkan Syekh dalam kitab Muniyatul Musalli? Okey, dalam bab ni kita ada baca dalam beberapa kitab yang lain. Contohnya dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi menyatakan keharusan untuk solat berjamaah dalam kes sembahyang hajat. Namun ia tidak boleh dijadikan sebagai satu uniform ataupun satu yang kerap. Tak boleh buat secara kerap. Dalam kita nak memimpin, contohnya yang selalu kita buat adalah merupakan solat hajat selepas daripada sembahyang Jumaat. Kan lepas sembahyang Jumaat kadang-kadang kita buat, anak-anak nak periksa, semua pakat buat sembahyang hajat selepas daripada solat Jumaat. Sembahyang sembahyang hajat untuk dijauhkan bala, maka kita pun buat juga lepas daripada Jumaat, buat secara berjamaah. Tapi macam mana yang dikatakan tak boleh dibuat secara berjamaah dalam kitab ni? Maknanya tidak boleh berselalu dengan berbuat demikian. Bila buat demikian dengan selalu, maka ia menyalahi
ahli sunnah, maka ia dianggap sebagai bid'ah. Ya, yang ni Rasulullah tak ada. Sebab hadis mengenai sembahyang hajat ini tuan-tuan, Rasulullah cukup simple. Hadis ni pernah kita baca, yang Rasulullah kata bila ada seorang sahabat itu berhajat, Rasulullah kata ambillah wuduk dengan sehabis-habis baik, ambil wuduk dan kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian minta pada Allah Ta'ala. Itu nas dia. Maknanya buat seorang-seorang. Tapi kita belakang ni kita buat secara berjemaah. Adakah tak boleh? Boleh, tapi tak boleh buat selalu secara tetap. Okey, selepas ni kita dalam keadaan Covid tuan-tuan, maka setiap kali lepas Jumaat kita buat sembahyang hajat sampai habis. Jadi kita tak boleh nak tetapkan macam tu. Mungkin anjuran sekali boleh, tapi kita tak boleh nak letak setiap kali Jumaat mesti buat sembahyang hajat. Itu kita telah menetapkan suatu perkara yang baharu. Ya. Baik. Kalau kita nak datang rumah kita baru beli, panggil jemaah surau datang buat kenduri, makan sikit, sembahyang hajat, benda elok, benda molek. Ya. Tapi tak boleh lah buat selalu. Esok datang 3-4 hari main pula. Tak boleh. Dan demikian lagi setengah daripada, begitu juga dengan solat duha. Cumanya kalau dalam bab kita nak mengajar anak-anak, bolehlah kita sekali-sekala ajak anak-anak sembahyang sekali. Ya, sembahyang sekali sama-sama. Tapi tak boleh buat setiap hari, buat duha berjemaah. Itu dah jadi bid'ah pula. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjamaah, sembahyang tahajud. Ni tak dituntut berjamaah. Ya. Sebab sembahyang tahajud ini adalah merupakan sembahyang malam yang dilakukan secara sendirian, dibuat di rumah. Sebab dia satu tempat solat tahajud ini adalah kenapa dia istimewa, sebab ia tersembunyi daripada mata orang sepatutnya. Habis itu kita dalam bulan Ramadan kita buat juga sembahyang tahajud berjamaah kan, bulan Ramadan, tambahan 3 malam yang terakhir. Kita kembali kepada syarat yang diletakkan oleh Imam Nawawi tadi. Itu bukan kita buat secara tetap. Ya, bukan kita rulingkan okey tiap-tiap bulan Ramadan kampung buat yang ni, mesti buat. Tak, kadang kita buat, kadang kita tak buat. Nak harapkan sendiri-sendiri buat pun mungkin tidak. Manakah tidak, malam bulan Ramadan kekenyangan makan waktu buka puasa tuan-tuan, tak bangun, berdiri kejap aja, baca Fatihah, baca Qul Allah, dah turun. Kan bagus kalau kita datang ke masjid, ke surau, ada imamnya, kita ikut, panjang dah sikit. Ya, iaitu sembahyang malam. Tapi sembahyang tahajud ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa pendapat lah. Ya, menyatakan mesti kena tidur dulu. Mesti kena tidur dulu. Sebab kita berdalilkan daripada surah tak silap saya, surah Sajadah tu kot. Ya, ada disebut di situ bagaimana orang yang sembahyang malam meninggalkan tempat tidurnya. Bila meninggalkan tempat tidurnya, anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bunyi dia. Jadi dekat situ mereka meninggalkan tempat tidur. Ulama ambil definisi tahajud itu adalah orang yang tidur dulu. Kena tidur nyenyak, bukan tidur tak kisahlah macam mana tidur dia, terlelap ke, lepas tu bangun barulah dikira tahajud. Ya. Dan juga bila ada ulama mensyaratkan macam tu, macam mana pula ada orang yang memang ibadat sepanjang malam, jadi adakah dia tak dapat tahajud? Ya. Lalu ada juga pendapat menyatakan tak disyaratkan mesti tidur. Ya, Syekh Hamzah dah buat tesis tulis lama, dia tak tidur. Dia nak buat tahajud lah, tiba-tiba teringat ustaz kata kalau tak tidur tak boleh buat tahajud, dia pun tak buat. Ya, tak apa, kita kira boleh. Kira boleh ya. Syarat yang diletakkan di dalam surah surah Sajadah itu
itu adalah merupakan isyarat sahaja, tapi ia bukan syarat penentu sah. Ya, baik. Ya, jadi nak buat tahajud kau tak boleh nak tidur kelipar mata, bangun buat. Kan saya dah cerita dekat sini dulu, kalau katakan sembahyang sunat ni nak buat secara duduk pun boleh, nak cara apa? Baring pun boleh. Okey, itu sembahyang tahajud, iaitu sembahyang malam. Kemudian daripada tidur, ni Syekh kita mensyarahkan tidur sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Afdal 2 rakaat dengan niat tahajud dan lafaz niatnya usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini niat sembahyang tahajud, disyaratkan oleh Syekhuna dengan tidur dahulu. Namun atas penjelasan saya tadi, boleh juga barang siapa yang tak tidur langsung nak buat solat tahajud, buatlah. Hak kerja kelang ke, hak kerja jenis shift ke, malam-malam dia kerja, tiba-tiba ada waktu break pukul 3 ke 4 pagi tu, dia nak buat sembahyang tahajud, ya silakan. Baik. Sengaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Dan demikian lagi, setengah daripada sunat ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam atau siang yang tiada mempunyai waktu. Dan sebab bermula waktu sembahyang mutlak itu, bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdalnya daripada sunat mutlak pada siang hari. Dan jika sembahyang pada malam diperbuat 2 rakaat, demikian lafaz niatnya usolli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Maka sayugianya kita memelihara akan segala sembahyang yang tersebut itu, barang sedapatnya. Istimewa pula pada saat-saat kita kerjakan sembahyang malam, kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu, dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya dan sabar atas kepayahannya, dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya kemudian daripada yang demikian itu. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh berpesan kepada kita, ya, selain daripada sembahyang sunat mutlak, kita tak tahu nak buat sembahyang apa dah ni. Habis segala sembahyang sunat dah buat, hak rawatib dah buat, solat sunat solat sunat duha, solat sunat syuruk dah buat, solat sunat segala-gala kita dah buat. Nak buat solat apa lagi? Buat solat sunat mutlak. Saja-saja nak sembahyang, boleh buat, tak ada masalah. Buat solat hajat pun sudah. Apa-apa kita sembahyang mutlak saja. Mutlak ni mutlak, buat apa-apa saja. Okey, rasa nak sembahyang. Yang tak masuk dalam ni solat sunat wudu, ya, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Ya, setiap kali lepas ambil wudu kita pun solat 2 rakaat pun boleh. Nas dia ada hadis daripada Rasulullah yang mana Rasulullah kata terdengar bunyi hentakan kasut ataupun slipper Sayyidina Bilal. Ya, jadi dengan sebab itu kita pun sunat untuk melakukan solat sunat wudu. Kalau dah tak tahu apa-apa, solat sunat mutlak. Tapi yang Syekh pesan dekat sini, yang paling utamanya kita minta supaya dapat buat solat malam, yang bab tahajud tu dibuat. Tapi ingat, bila kita buat solat sunat malam, kita buat 2 rakaat. Ya, solatul lail masna. Itu yang dipesan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai bagaimana perilaku Rasulullah sembahyang malam di rumah. Ya, tahajud ini banyak buat di rumah. Ya. Jadi sampai di sini saja tuan-tuan, nanti kita sambung sikit lagi. Saya rasa sekali duduk kuliah lagi kita habislah.
kita habislah bab Muniyatul Musalli, akan masuk satu bab baru namanya Tatmimul Faedah. Tatmimul Faedah, siapa hak jenis senior-senior kat sini dia akan ingat kita pernah baca ni dulu masa dekat dengan pilihan raya yang kemarin dulu. Ya. Jadi tak apa, sampai di sini saja. Kita mohon ada soalan tak apalah, kita bagilah WhatsApp ke private message ke direct message pada saya, insya-Allah kita akan kemukakan permasalahan solat ini dalam kuliah yang akan datang. Sampai di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah ibadat kami, jadikanlah ibadat kami ibadat yang diterima. Ya Allah, angkatkanlah wabak Covid-19 daripada dalam hidup kami, daripada persekitaran kami. Sembuhkanlah sahabat-sahabat kami yang sakit, jauhkanlah kami daripada dihinggapi kuman ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.